Sahih DRTM, jenama dipercayai. Berita 7.30 pagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama-sama saya Farhuda Sairan dalam Berita Melaka FM. Perkembangan COVID-19 di Melaka, 4 kes baru dicatatkan semalam dan menjadikan jumlah keseluruhan kes positif di negeri ini 6,060 kes. Ia membabitkan 1 kes dari kluster Jalan Haji Malik dan 3 kes saringan bergejala. Jabatan Kesihatan Negeri menerusi laman rasmi Facebooknya memaklumkan sebanyak 50 kes sembuh, menjadikan keseluruhan kes sembuh COVID-19 di Melaka 5,920. Selain itu, 120 kes aktif masih dirawat di hospital dan PKRC dengan 5 di ICU. Dalam pada itu, seramai 759 anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM dari kawasan tanggungjawab 3 division di 4 negeri termasuk Melaka menerima suntikan vaksin Pfizer-BioNTech fasa pertama. Panglima 3 Division Major General Datuk Tengku Muhammad Fauzi Tengku Ibrahim berkata, mereka merupakan sebahagian daripada 42,120 anggota ATM yang bakal menerima suntikan vaksin berkenaan. Di kem terendah sahaja, seramai 42 anggota menerima suntikan vaksin semalam di 94 had kem terendah. Katanya proses vaksinasi diberi keutamaan kepada mereka yang terlibat secara langsung dalam penawar. Program vaksinasi di kem terendah diteruskan hari ini di Institut Latihan Kesihatan Angkatan Tentera Insan bermula jam 8.30 pagi. Kerajaan negeri optimis bazar Ramadan akan dapat dibuka tahun ini. Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Mat Ali bagaimanapun berkata situasi itu bergantung kepada keputusan Majlis Keselamatan Negara MKN dan anggaran kes semasa COVID-19 negara. InsyaAllah, saya bila kata tahun 2021 adalah tahun bebas berniaga, tetapi ianya mestilah bergantung kepada perkembangan terkini pandemik COVID-19. InsyaAllah, kalau ada angka-angka yang melihatkan penurunan yang baik, kita akan buka bazar Ramadan. Tetapi, ianya bergantung kepada keputusan Majlis Keselamatan. Beliau berkata demikian selepas melancarkan Pelan Strategik Melaka Maju Jaya PSMJ 2035 di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka, Air Keroh. Tahun lalu, kebanyakan pengusaha dan peniaga bazar Ramadan menjalankan perniagaan dalam talian berikutan pandemik COVID-19. Seorang nenek 29 cucu, anak perempuan, menantu serta 2 lagi rakan sindikatnya ditahan polis lepas dipercayai memiliki dadah dan mercun dalam 3 serbuan berasingan di Alur Gajah. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Negeri Superintendent Zulkifli Rashid berkata pihaknya menyerbu rumah warga mas berusia 64 tahun itu di Taman Suri Bayu Alur Gajah jam 11.30 malam Sabtu lalu. Pemeriksaan polis menjumpai 1 paket plastik berisi daun kering dicaki ganja dan 2 papan timah mengandungi 3 biji pil Aramin 5 di rumah wanita terbabit. Turut ditahan adalah anak perempuannya berusia 25 tahun dan menantunya berusia 23 tahun yang dipercayai terlibat dalam jenayah terbabit selain 2 rakan lelaki mereka berusia 21 dan 27 tahun. Ujian saringan air kencing mendapati kelima mereka negatif dadah dan kes disiasat mengikut Seksyen 12-2 Akta Dadah Berbahaya ADB 1952 kerana memiliki dadah. Polis melakukan serbuan kedua di sebuah rumah di Melaka Pindah jam 12.20 tengah malam Ahad lalu yang didiami pasangan kekasih yang juga rakan kepada kelima-lima orang kena tuduh OKT. Hasil saringan ujian air kencing kedua-dua mereka didapati positif dadah jenis syabu dan kedua-dua mereka disiasat mengikut Seksyen 15-1-A ADB 1952 kerana positif dadah dan mengikut Seksyen 39B ADB 1952 kerana
tak memiliki dadah. Susulan itu, polis membuat serbuan ketiga pada jam 3 pagi hari sama di rumah suspek berusia 23 tahun yang juga menantu wanita warga emas itu di Duren Tunggal sebelum menemukan 8 kotak besar mengandungi pelbagai jenis bunga api dan mercun bernilai lebih RM2,000. Kes disiasat mengikut Seksyen 8 Akta Bahan Letupan 1957 Akta 207 yang membawa hukuman penjara maksimum 7 tahun atau denda yang boleh sampai RM10,000 atau kedua-duanya. RM349,000 diperuntukkan bagi menaik taraf 3 medan selera milik Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah MBMB. Menurut Datuk Bandar MBMB, Datuk Zainal Abu, ia melibatkan kerja-kerja penambahan sengkuap dan tingkap kecil, mengecat semula bangunan serta lain-lain. Beliau berkata 3 medan selera terlibat ialah Medan Selera Tun Ali, Medan Selera Tun Tua, Kampung Lapan dan Medan Selera Taman Cempaka Peringgit. Selain memenuhi kriteria gerai bersih dengan persekitaran yang kondusif, MBMB berharap dengan penambahbaikan yang telah dibuat dapat membantu peniaga menjana lebih pendapatan isi rumah. Peniaga juga diingatkan sentiasa menjaga infrastruktur serta fasiliti yang disediakan MBMB supaya dapat dimanfaatkan bersama dalam jangka masa panjang. Kolej Universiti Islam Melaka Kuim menjalin kerjasama pintar dan strategik dengan Ditandor Food Industry Sindia Berhad bagi menawarkan program diploma kulinari dalam bidang keusahawanan pastry dan bakery bermula hujung tahun ini. Pengarah Pemasaran dan Pengurusan Korporat Kuim, Profesor Datuk Muhammad Nasir Saludin berkata, kerjasama berkenaan bertujuan membantu perkembangan industri makanan di Melaka, khususnya industri pastry dan bakery. Pemilihan Ditandor's Food Industry Sdn Bhd sebagai rakan strategik dilakukan atas dasar syarikat berkenaan berpengalaman luas dalam sektor industri pemakanan di negara ini dan antarabangsa. Katanya, menerusi kerjasama itu, kedua-dua pihak akan melakukan pengubahsuaian dapur praktikal, sumbang saran berkaitan penawaran program serta berkongsi kepakaran keusahawanan dalam industri pemakanan. Sementara itu, FPHP telah melantik pengarah urusan syarikat Ditandor Food Industry Sdn Bhd, Datuk Abdul Malik Abdullah sebagai Profesor Adjun Fakulti itu selama 2 tahun bermula 1 Februari lalu. Sekian berita Radio Melaka FM. Berita disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa RTM Melaka. Terus patuhi SOP dan daftar menerusi kaedah disediakan untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Terima kasih kerana bersama kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang sahih di RTM. Melaka FM mempesonakan 102.3